This video is brought to you by Sabah Way, menyajikan kita special menu sempena kemunculan Joy Boy dalam episod 1071 baru-baru ni. Sebagai meraihkan nakama-nakama sekalian, presenting One Piece menu. Barang panas guys, confirm mampus semua akan terliok habis. Menu One Piece yang paling hot sekali adalah New Era of Zinger Burger Joy Boy, berkenal pula dengan Tony Berry Fred. Memang asyik. Bukan tu saja, Sabah Way juga ada Akagami Zinger Red, Yonko Join the Dark Side, Spaghetti Gorose. Bagi yang kurang berminat dengan makanan western, depa juga ada menu nasi, iaitu nasi Marineford. Sebut nama je pun dah rasa bahang kesedapannya guys. Yang ni special untuk nakama Kimishko Verto. Ini special untuk nakama Kimishko Verto. Sesiapa yang memakai cosplay anime One Piece dan walk in makan dekat Sabah Way, Kota Sarang Semut, hampa akan dibelanja oleh Sabah Way. Tunggu apa lagi guys? Lekas pergi serbu Sabah Way Kota Sarang Semut yang berdekatan Petronas Kota Sarang Semut. Menu ni available selama 3 minggu sahaja. 3 minggu sahaja. Ingat guys, kalau tak sabar, ada Sabah Way. Satu lagi aku nak highlight adalah Nabil from Hamka TV. Aku rasa mungkin ramai dah tahu channel Nabil ni. Cumanya semalam aku main futsal dengan dia dan dia bagi tahu yang lepas ni dia akan aktif balik dekat YouTube guys untuk sajikan korang dengan konten Naruto Boruto. Lately aku tengok posting-posting dia ni pun sangat konsisten dan sangat-sangat menarik sebab konten dia lebih kepada menjawab persoalan yang mungkin ramai dari kalangan Naruto and Boruto verse ni tak tahu. So jangan lupa untuk keep on support Hamka TV so that channel dia lebih bertambah maju in the nearest future. Link channel Hamka TV aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimishko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. So guys, chapter 1089 dah pun keluar, yang mana dalam chapter ini kita dapat tahu beberapa perkara yang penting, which is serangan Mother Flame Im Sama itu telah memberi kesan yang besar di seluruh dunia. Dan kita juga dapat mengetahui seramai manakah tentera yang dikerahkan dan siapa yang telah dikerahkan dari pihak Marine ke Egghead Island. Dan kita juga akan mendapat pendedahan berkenaan apakah yang bakal berlaku kepada Vegapunk at the end of this chapter. So please stay tuned until the end of the video. So jom, let's proceed with the content. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke Fuchsia Village di East Blue, di mana kita dapat melihat warga tempatan di sana telah pun mengetahui berkenaan kehilangan Monkey D. Garp di Pulau Lanun di Hachinosu. Namun Wood Slap di sini Wood Slap mengatakan kepada Makino supaya tidak membimbangkan tentang perkara tersebut kerana Garp adalah living legend. Kemudian Wood Slap telah memarahi satu suara yang tergelak, namun dia kembali kesal kerana suara tersebut adalah datangnya daripada anak Makino yang masih kecil. Makino segera menenangkan anaknya dan sedikit tersenyum melihat anaknya yang mengenali foto Luffy yang juga tampil di dalam surat khabar tersebut. Kemudian scene beralih ke arah Bukit Kolubo, di mana kita dapat melihat Dadan yang menangisi Luffy dan Garp. Dan di muka surat ini kita dapat melihat seluruh dunia telah merasakan satu gempa bumi yang besar yang belum pernah terjadi sebelum ini di South Blue. Kita dapat melihat satu tsunami yang besar menuju ke arah sebuah pulau di sana. Dan kita juga dapat melihat sebuah pulau yang merasakan gegaran gempa yang sangat kuat yang berlaku di West Blue. Sementara di North Blue juga mereka turut merasakan gempa yang kuat. Dan begitu juga di Twin Capes, Water 7, Marineford, Impel Down, Enies Lobby, Marijoa dan Wano Kuni. Setelah 6 hari Lulusia dihancurkan, pihak Marine telah dihantar untuk meninjau Pulau Lulusia. Namun apa yang tinggal hanyalah sebuah lubang besar, dan kapal besar di sini pun tidak dapat untuk berlayar dekat dengan lubang tersebut. Dan dari dialog Marine di sini, seolah-olah mereka tidak mengetahui siapakah angkara perbuatan ini. Dan narrator mengatakan kesan daripada serangan Mother Flame yang dilancarkan Im Sama, satu gempa bumi telah berlaku mengakibatkan paras air laut meningkat setinggi 1 meter dan pulau-pulau di seluruh dunia telah merasakan kesannya. Kemudian scene beralih ke arah Kamabaka Queendom dan kita dapat melihat cerita yang sama berlaku kepada mereka. Dan kita dapat melihat pantai mereka dinaiki air menyebabkan Ponen kat sini menjadi marah sebab diorang dah tak boleh nak lari-lari slow-mo Baywatch kat situ. Dan ada juga pulau yang telah tenggelam sepenuhnya. Dan dari dialog di sini
kita mengetahui bukan hanya sebuah pulau tersebut sahaja yang ditenggelami air. Kemudian scene beralih ke arah Egghead Island, dan di panel ini kita masih lagi mendapat liputan berkenaan paras air yang naik itu. Dan di panel ini juga kita dapat melihat banyak gila kapal-kapal marine yang sudah pun berada di Egghead Island yang memiliki firepower yang bahkan jauh mengatasi Buster Call. Dan dikatakan kapal-kapal yang datang melebihi 100 buah kapal, dan terdapat 20 kapal Great Warship daripada 100 kapal tersebut, manakala sebanyak 30,000 anggota marine dikerahkan dalam misi ini, termasuklah 9 Vice Admiral beserta seorang Admiral iaitu Kizaru. Dan di sini juga kita dapat melihat seekor Sea Beast Monster telah menyerang sebuah kapal milik marine, namun Sea Beast Zirafah itu mudah dikalahkan oleh Kizaru yang menggunakan beamnya. Sentomaru telah memarahi pakcik angkatnya itu kerana menyentuh Sea Beast tersebut. Namun Kizaru mengatakan yang Sea Beast itu yang mula dulu. Kemudian Kizaru mengarahkan Sentomaru untuk menyerahkan dirinya, namun Sentomaru enggan dan mengancam pakcik angkatnya itu, dan Kizaru cakap, "Oh, takutnya." Kemudian Sentomaru mengajak Kizaru untuk kenang masa silam mereka bersama, yang mana Sentomaru bercerita bagaimana Vegapunk menggunakan kemampuan Devil Fruit Kizaru untuk menghasilkan beam kepada Pacifista. Dan di panel ini kita dapat melihat kilas balik antara Sentomaru, Vegapunk dan Kizaru. Dan Sentomaru kecewa setelah mengetahui yang Kizaru datang untuk membunuh Vegapunk. Namun Kizaru mengatakan bahawa tiada siapa dapat menyelamatkan Vegapunk setelah dia membuat kajian berkenaan Void Century. Dan Kizaru menambah mengatakan yang dia hanya menurut perintah. Kemudian Kizaru menambah lagi mengatakan bahawa peperangan ini bukanlah kemahuan pihak mereka, kerana sebarang kerosakan yang berlaku akan mengakibatkan kerugian yang besar buat mereka. Kizaru mengesahkan dari Sentomaru bahawa sudah pasti CP0 gagal dalam misi mereka, bukan? Dan Sentomaru menjawab, nasib baik ada Mugiwara. Kemudian scene beralih ke dalam kapal milik World Government, dan kita dapat melihat sosok Jigarsia bersama-sama pengawal diraja. Jigarsia melarang Vice Admiral Doberman dari mendedahkan kehadirannya di Egghead Island kepada yang lain, dan dia memuji tajuk yang dia baca di surat khabar berkenaan fitnah yang dibuat Morgan ke atas Luffy, yang mengatakan Luffy menceroboh Egghead Island dan menjadikan Vegapunk sebagai tawanan. Kemudian Doberman mengesahkan bahawa CP0 telah gagal dari misi mereka berdasarkan konklusi yang mereka buat dari Sentomaru, dan dia memperkirakan yang Dr. Vegapunk dan 6 satelitnya berada di Labo Stratum bersama-sama 4 Seraphim lagi, dan nampaknya mereka telah pun bergabung dengan Mugiwara Pirates dan Kaku, Lucci serta Stussy. Manakala ejen Cyberpol yang lain telah diberkas oleh Sentomaru dan Pacifista Mark III. Kemudian Jigarsia bertanyakan tentang researcher dan pekerja-pekerja di Egghead, dan Doberman memberitahu Jigarsia bahawa mereka telah pun evacuate pulau tersebut. Namun Jigarsia tidak ingin membiarkan mereka semua hidup kerana mungkin dari kalangan mereka mengetahui sesuatu rahsia. Kemudian Doberman mengatakan lagi bahawa Jewelry Bonnie juga turut hadir di Egghead Island dan bersekongkol dengan Luffy. Namun untuk Jewelry Bonnie, Jigarsia membiarkan dia untuk hidup disebabkan dia masih lagi kanak-kanak. Kemudian pasukan Marine digemparkan dengan sebuah panggilan, dan Marine segera memanggil Admiral Kizaru berkenaan panggilan tersebut, dan Marine di situ mengatakan bahawa panggilan itu adalah tertuju ke tempat yang jauh. Ternyata panggilan tersebut adalah daripada York kepada Gorosei yang berada di Marijoa. Namun pasukan Marine di situ dapat untuk intercept panggilan tersebut dan mendengar komunikasi mereka. York mengatakan kekecewaannya kepada Gorosei setelah dia berusaha mendedahkan rahsia Stella iaitu Vegapunk. Namun Gorosei mengatakan mereka terpaksa berbuat demikian kerana York dengan Vegapunk tiada bezanya. Namun York membalas bahawa dia langsung tidak berminat dengan kajian Void Century. Kemudian Gorosei Ethan Baron bertanyakan soal CP0 dan keadaan Mugiwara Pirates. York mengatakan yang dia masih menang kerana dialah yang membuat panggilan, dan Seraphim sekarang ini berada di bawah arahannya. Kemudian York tertanya berkenaan fleet yang begitu ramai dihantar Marine ke arah Egghead. Adakah ia cuba untuk mencetuskan peperangan di sana? Kemudian Shepard mengatakan yang mereka telah mula mengubah fikiran kerana memandangkan York mampu untuk meniru dan menghasilkan semula senjata Mother Flame. York akhirnya menyedari yang tindakannya yang menyediakan Mother Flame kepada World Government memberikan juga manfaat buat mereka, dan Top Man mengatakan yang mereka mempunyai permintaan berkenaan perkara tersebut. Kemudian York tertanya-tanya siapakah yang memerlukan senjata itu, namun dia sendiri yang menghentikan soalannya dan mengatakan yang power station untuk senjata itu berada di Egghead Island, dan Gorosei hanya perlu berjanji untuk tidak mengapa-apakan dirinya dan makmalnya, dan dia masih ingin menjadi Celestial Dragon. Dan permintaan terakhir York adalah
tolong selamatkan dia daripada Mugiwara Pirates kerana mereka ada di hadapannya dan mereka bersiap untuk membunuhnya. Dan dengan suara dan permintaan itu, maka gemparlah Gorosei dan Kizaru yang selama ini merasakan yang York masih lagi memiliki upper hand. Namun di panel ini kita dapat melihat setiap Mugiwara Pirates berada di sana dengan Zoro yang menghunuskan Enma ke arah York dan Usopp sambil tersenyum memegang Denden Mushi, Luffy sambil memakan daging, dan kesemua Mugiwara Pirates berada di situ termasuklah Lucci dan Hattori. Setelah mendedahkan panel ini, baru kita tahu bahawa selama ini Mugiwara Pirates telah pun berjaya menawan York dan mereka telah berjaya memperdaya Gorosei untuk mengetahui apa perancangan mereka dari luar. Dan Gapang di sini mengetahui perancangan Gorosei dan Bonnie juga turut sedar bahawa mereka telah dikepung. Namun melihatkan pasukan Mugiwara di sini nampak begitu tenang, seolah-olah mereka telah bersiap untuk sebuah perancangan dan langsung tidak gentarkan musuh di luar, dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Di saat kita meyakini kekuatan sebuah doa, di saat fikiran kita tidak tergeletak dengan negativity, di saat niat sanubari suci dan bersih, di saat kesabaran kita ampuh walau ditindas ditindih, di saat segala lintasan buruk tidak kita endah dan hanya berprasangka yang baik, berprasangka baik kepada Allah, bahawa Allah tak pernah memungkiri janji. Ketahuilah, saat itu apa pun akan terjadi untuk kita. Allah dapat mengubah apa sahaja dalam sekelip mata, sedangkan api tidak dapat membakar tanpa izin Allah, pisau tidak dapat memotong tanpa izin Allah, laut tidak mampu menenggelamkan tanpa izin Allah. Maka apakah yang tidak mampu Allah lakukan? Teruskan yakin, tanamkan yakin, pasakkan yakin bahawa hanya Allah yang mampu lakukan segala-galanya, dan segala-galanya hanya dapat berlaku dengan izin Allah. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi